Hai semua, okey, bersama dengan Cikgu Warida bab 4 pengeluaran 4.1 konsep pengeluaran, kos dan hasil. Kita akan fokus pada 4.1.3 iaitu kos pengeluaran dan terus pada 4.1.4 iaitu pengiraan kos pengeluaran. Pertama, kita akan memahami apa dia itu kos pengeluaran terlebih dahulu. Firma perlu membayar apabila menggunakan input, iaitu firma menggunakan input tetap dan input berubah dalam pengeluarannya. Kedua, contohnya, firma perlu membayar kos bahan mentah, upah kerja, sewa tanah, bil air dan elektrik serta faedah pinjaman bank. Yang ketiga, kos-kos ini akan memberi kesan kepada barang, iaitu kepada harga barang dan jumlah output yang akan dikeluarkan. Jika kos itu tinggi, maka harga barang akan meninggi dan juga jumlah output akan dikurangkan pengeluarannya. Itulah antara kesannya. Setiap pengeluaran yang rasional akan cuba meminimumkan kos-kos ini supaya untung dapat dimaksimum. Kos ini akan menyebabkan kita akan terpaksa mengeluarkan harga output dengan mahal. Kos pengeluaran dapat didefinisikan seperti berikut. Kos pengeluaran ialah segala perbelanjaan terhadap input yang digunakan dalam proses pengeluaran. Itu yang dikatakan kos pengeluaran. Dalam pengeluaran jangka pendek, wujud sekurang-kurangnya satu input tetap. Maka, kos pengeluaran jangka pendek terdiri daripada dua, iaitu kos tetap, iaitu perbelanjaan terhadap penggunaan input tetap. Dan juga yang kedua adalah kos berubah, iaitu perbelanjaan terhadap input berubah. Ketiga, dalam pengeluaran jangka panjang, kesemua input yang digunakan adalah input berubah kerana firma berupaya mengubah input tetap menjadi input berubah. Ini telah kita bincangkan dalam 4.1.1. Maka, kos pengeluaran jangka panjang terdiri daripada kos berubah sahaja. Okay, itu yang definisi bagi kos pengeluaran. Baik, kita terus pada pop quiz. Kita uji minda. Okay. Apakah X dan A di bawah? Lihat di sini. X dan A di bawah. Berikan alasan bagi jawapan anda. Dan kita lihat yang diberi adalah kos berubah. Ya, di sini. Okey, yang kedua, cari juga yang kedua, apakah Y di bawah? Berikan alasan bagi jawapan anda. Boleh? Fikir sejenak. Jom semak jawapan. X adalah kos pengeluaran jangka pendek, manakala A adalah kos tetap. Ya, sebab tadi dia dah berikan di sini kos berubah, dia dah bagi, tapi dia kosongkan di atas ini dan juga di sebelahnya. Ya, alasannya kenapa jawapannya sedemikian? Dalam pengeluaran jangka pendek, wujud sekurang-kurangnya satu input tetap. Maka, kos pengeluaran jangka pendek terdiri daripada kos tetap iaitu perbelanjaan terhadap penggunaan input tetap dan kos berubah iaitu perbelanjaan terhadap input berubah. Jawapan seterusnya. Kos pengeluaran jangka panjang itu adalah jawapannya. Alasannya? Dalam pengeluaran jangka panjang, kesemua input yang digunakan adalah input berubah kerana firma berupaya mengubah input tetap menjadi input berubah. Kerana di sini yang diberikan hanya kos berubah sahaja, ya, dan kos tetap tidak wujud dalam gambar rajah ini. Maka kos pengeluaran jangka panjang terdiri daripada kos berubah sahaja. Itulah jawapannya. Apa dia yang dikatakan dengan kos tetap ataupun FC, ya, fixed cost. Pertama, kos tetap ialah bayaran yang dilakukan oleh firma terhadap penggunaan input-input tetap dalam proses pengeluaran, ya. Kos tetap bayaran yang dilakukan terhadap input-input tetap, ya, dalam proses pengeluaran. Kedua, kos tetap tidak berubah atau malar pada setiap tingkat output. Ianya adalah malar ataupun kita sebut tidak berubah.
Jika kita bayar sewa kilang RM1,000, so kita akan bayar sewa kilang untuk bulan depan, bulan seterusnya adalah RM1,000. Okey, contoh bayaran sewa untuk bangunan dan tanah serta faedah atas modal yang dipinjamkan adalah malar. Yang keempat, pada tingkat output sifar, wujud kos tetap dan jumlah kos adalah bersamaan dengan kos tetap. Ya, dia adalah sama, ya, jumlah kos adalah bersamaan dengan kos tetap. Kerana pada output sifar, kos berubah tidak wujud, maka jumlah kos adalah bersamaan dengan kos tetap. Jangan risau, nanti cikgu akan tunjuk lebih detail lagi. Kos tetap hanya wujud dalam jangka pendek kerana input tetap akan berubah menjadi input berubah dalam jangka panjang. Dan untuk rumusnya, kos tetap FC sama juga harga input tetap kali dengan kuantiti input tetap. Itulah adalah cara untuk mendapatkan kos tetap. Kita pergi pada kos berubah pula ataupun VC, Variable Cost. Pertama, kos berubah adalah bayaran yang dilakukan oleh firma terhadap penggunaan input-input berubah. Kedua, kos berubah akan berubah secara langsung dengan perubahan tingkat output. Maksudnya di sini, semakin banyak output dihasilkan, semakin tinggi kos berubah yang perlu ditanggung dan sebaliknya. Contoh, bayaran upah buruh, kos bahan mentah serta bayaran bil elektrik dan air. Jika kita menggunakan input-input ini banyak, maka kos yang ditanggung adalah semakin tinggi. Jika kita mengurangkan penggunaan input-input ini, ya, maka kos yang ditanggung akan berkurangan. Okay, itu yang dikatakan berubah secara langsung dengan perubahan tingkat output. Seterusnya, kos berubah tidak wujud apabila tingkat output sifar, ya, kerana tiada input berubah yang digunakan. Contoh di sini, jika kita tak mengeluarkan apa-apa, katakan kita tak mengeluarkan baju sukan, maka kita tidak akan menanggung bil elektrik sebab mesin tidak digunakan. Dan rumus untuk kos berubah ataupun variable cost ialah harga input berubah didarab dengan kuantiti input berubah. Itu adalah cara untuk mendapatkan kos berubah. Okey, kita uji minda sedikit. Nyatakan jenis kos bagi butiran yang berikut. Yang pertama, bil air dan elektrik. Bagus, kos berubah. Premium insurance merupakan kos tetap kerana dia tetap sama pada tiap-tiap bulan. Okey, bahan mentah. Bagus, bahan mentah adalah kos berubah. Bagaimana pula dengan bayaran pinjaman? Ya, bayaran pinjaman merupakan kos tetap kerana pinjaman dibayar tetap pada setiap bulan, ya. Jumlah yang dibayar adalah sama. Bagaimana dengan sewa? Sewa merupakan kos tetap, ya. Dan akhir sekali, bil internet. Bil internet adalah kos tetap kerana bil ini adalah sama pada setiap bulan. Kos berubah purata atau AVC, Average Variable Cost, ya, kita akan lihat kos berubah purata maksudnya di sini adalah kos berubah seunit output dan diperolehi dengan membahagikan jumlah kos berubah dengan jumlah output. Maka, kos berubah purata pada mulanya menurun dan kemudian meningkat dengan pertambahan jumlah output. Ini kerana hukum pulangan berkurangan di dalam operasi, iaitu semakin banyak input berubah digunakan, tambahan jumlah keluaran yang dihasilkan semakin kurang. Maka jumlah yang dibelanjakan ke atas input berubah per unit output akan semakin bertambah. Bagaimana nak carinya? Okey, kita akan menggunakan rumus yang ini. Ingat, ya, kos berubah purata AVC iaitu kos berubah variable cost bahagi dengan jumlah keluaran iaitu total product. Maka kita akan
dapat mencari nilai ABC. Ya. Seterusnya, jumlah kos. Ini mudah saja kan? Kita tahu bahawa kos ada dua, iaitu apa? Kos tetap dan kos berubah. Jumlah kos adalah kesemua jenis kos yang terlibat dalam proses pengeluaran output. Iaitu jumlah kos dapat diperolehi dengan mencampurkan jumlah kos tetap dan jumlah kos berubah pada setiap tingkat output pengeluaran. Jumlah kos adalah bersamaan dengan jumlah kos tetap apabila tingkat output pengeluaran adalah sifar. Di mana di sini jumlah kos berubah tidak wujud. Seterusnya, bagaimana untuk mengira jumlah kos? Caranya adalah jumlah kos iaitu total cost sama juga jumlah kos tetap TFC, ya, total fixed cost, tambah dengan jumlah kos berubah TVC, total variable cost. Jumlah kos akan berubah sejajar dengan perubahan kos berubah pada setiap tingkat output kerana kos tetap tidak berubah pada setiap tingkat output. Oleh itu, perubahan dalam jumlah kos adalah sama dengan perubahan dalam jumlah kos berubah. Semakin tinggi tingkat output pengeluaran, semakin tinggi jumlah kos dan sebaliknya. Kos purata. Bagaimana nak mendapatkan kos purata? Ya, kos purata merujuk kepada kos seunit output dan diperolehi dengan membahagikan jumlah kos dengan jumlah output pengeluaran. Okey, rumusnya adalah jumlah kos, total cost, bahagi dengan jumlah output, total product. Pola kos purata ialah semakin menurun pada peringkat permulaan. Kemudian dia akan mencapai nilai minimum dan seterusnya meningkat jumlahnya. Kita terus kepada kos marginal. Kos marginal adalah perubahan dalam jumlah kos kesan daripada perubahan dalam seunit output. Rumusnya adalah kos marginal MP sama juga perubahan dalam jumlah kos, iaitu perubahan total cost TC bahagi dengan perubahan dalam jumlah keluaran, ya, perubahan total product. Dalam jangka masa pendek, perubahan dalam jumlah kos adalah bersamaan dengan perubahan dalam kos berubah untuk setiap perubahan tingkat output kerana kos tetap adalah malar, iaitu tidak berubah di sepanjang proses pengeluaran. Oleh itu, perubahan kos marginal juga boleh ditulis seperti berikut, ya. Rumus kos marginal anda juga boleh menggunakan yang ini, ya. MC, kos marginal MC sama juga perubahan dalam kos berubah, variable cost, perubahan dalam jumlah output. Minta maaf, di sini betulkan nanti, ya. Ini adalah kos marginal, bukannya MP, ini adalah MC. Contoh pengiraan kos pengeluaran berdasarkan jadual 4.3. Kita akan kira kos tetap. Kos tetap bagi output unit ke-7 dapat dihitung seperti berikut. Kos tetap sama juga jumlah kos tolak kos berubah. Kita saja lihat, tengok, ya. Contoh apabila tidak diberikan di sini. Okey, ya. Ataupun tidak diberikan, di sini dikosongkan, dalam soalan exam dikosongkan. Tapi yang diberikan di sini adalah maklumat yang diberi adalah jumlah kos berubah dan juga jumlah kos. Jadi untuk mendapatkan kos tetap, kita tolak sahaja, ya. 415 tolak dengan 315. RM415 tolak RM315 dan kita akan dapat RM100. Seterusnya kos berubah, variable cost. Kos berubah untuk output kedua dapat dihitung seperti berikut. Kos berubah sama dengan jumlah kos tolak kos tetap. Ya, lihat di sini yang ke unit, okey, ya, kedua ni. Okey, kita lihat bagaimana kos berubah, dia dapat sebanyak RM95. Iaitu caranya adalah total cost 195 tolak dengan fixed cost, kos tetap.
iaitu 100. Ya. So that's why jawapannya di sini adalah RM95. Kos pengeluaran yang seterusnya adalah bagaimana nak mengira jumlah kos ataupun TC, ya, iaitu pada kolom keempat. Kita lihat pada unit output, pada output unit keempat, keempat, dan kita lihat di sini diberi jumlah kos adalah 260. Betul ke? So kita semak. Caranya adalah jumlah kos sama juga kos tetap tambah dengan kos berubah. Maka di sini kita lihat kos tetap adalah RM100 dan kos berubah adalah RM160. Maka tambah 2 adalah RM260. Tepat, ya. Betul lah di sini, ya. RM260. Pengiraan yang seterusnya, kos marginal. Marginal cost. Kos marginal untuk output unit ke-6. Output unit ke-6. Kita lihat kos marginal adalah di kolom yang ke-6, ya, diberi di sini output ke-6, dia punya jumlah adalah RM50. Betul atau tidak kita boleh semak semula, ya. Kos marginal sama juga perubahan dalam jumlah kos. Kita lihat perubahan dalam jumlah kos, ya, pada unit ke-6 tadi. Di sini, jumlah kos kita, di sini perubahan di sini, ya. Ni yang asal, ni yang baharu. Bahagi dengan perubahan dalam jumlah output. Ni dia perubahan daripada 5 kepada 6. Jadi perubahannya adalah berapa? Kita lihat di sini. RM345 tolak dengan RM295 bahagi dengan 6 tolak 5, iaitu perubahannya. Maka kita akan dapat RM50. So betul lah, tepat di sini RM50. Seterusnya, kita akan lihat bagaimana hendak mengira kos berubah purata, average variable cost, iaitu pada kolom yang ke-7. Katakan kita lihat pada output unit ke-6. Output unit ke-6, jawapan yang telah diberikan adalah RM40.80. 40.8. Di sini. Dan kita nak lihat betul atau tidak, kita akan cek dan kena ingat rumus lah. Rumusnya adalah kos berubah purata sama juga jumlah kos berubah bahagi dengan jumlah output, ya. Kos berubah di sini, bahagi dengan jumlah output. Jadi kita akan dapat kos berubah purata, ya. So 245 dibahagi dengan 6, ya. Maka kita akan dapat 40.80. Seterusnya, kos purata, average cost, ya, pada output unit ke-5. So kita tengok di sini average cost adalah berapa, ya. Pada output unit ke-5 59. So kita semak, betul ke tidak? Kos purata sama juga jumlah kos bahagi dengan jumlah output, ya, pada yang ke-5. Kita tengoklah di sini. Jadi RM295 bahagi dengan 5. So kita dapat RM59 bagi setiap jumlah itu. Perkongsian cikgu, surah Al-Talaq ayat 12, firman Allah yang bermaksud, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Sekian, terima kasih, jumpa lagi.